Jadi kalau kamu tengok soalan nombor 4 ni, nombor 4. Dia satu set data mengandungi 7 nombor. Jadi N sama dengan 7. Hasil tambah 7 nombor iaitu ialah 84. Ini yang penting ni. Simbol apa nak guna? Hasil tambah 7 nombor itu ni adalah sama dengan 84. Macam tu. Hasil tambah kuasa 2 bagi nombor-nombor itu. Ni hasil tambah. N pula saya letak sini. X. X kuasa 2. Okey. Ialah 1920. Sebab simbol-simbol ni dia akan digunakan untuk formula nanti. Sebab formula dia bagi ikut simbol-simbol tertentu kan. Hitung varian dan juga sisian piawai. Dia nak sisian piawai. Okey. Jadi kalau kamu tengok formula dia simple je. Pasal varian dan sisian piawai. Kita tengok varian dulu. Kan varian dia kamu boleh tulis varian ataupun simbol dia sisian piawai kuasa 2 sama dengan jumlah X kuasa 2 per dengan N tolak dengan min kuasa 2. Okey, yang mana kat sini kita perlu min. Jadi min pula adalah sama dengan jumlah X per dengan N. Jadi kita nak buat varian kita perlu min dulu. Jadi kita akan pergi dekat min dulu. Yang mana min kita ambil aja 84 per dengan N kita 7. Kita tekan kalkulator je kita akan dapat 12 kat sini. Okey, sekarang dah boleh pergi sini dah. Kita boleh masuk terus varian jumlah X kuasa 2 dia bagi 1920 bahagi dengan N. N kita pun ada 7 tolak dengan min kita 12 kuasa 2. Ini ambil kalkulator, kamu boleh kira tengok. Dapat. Saya tengok mana kalkulator saya. View, okey. Calculator. Okey, 1920 bahagi dengan 7. Sama dengan tolak dengan 12 kuasa 2. Okey. Saya dapat kat situ 130.29 kan. Kamu check tengok so pakai kalkulator komputer saya laptop je. Okey. Dah dapat varian terus kita boleh buat sisihan piawai sisihan piawai sebab formula simbol ni sisihan piawai. Jadi dia adalah sama juga dengan varian punca kuasa 2 varian. Jadi punca kuasa 2 untuk 130.29 tu kita akan dapat jawapan untuk sisian piawai. Okey. Okey, kita dapat kat situ 11.41. Boleh ini biasa je sebab dia hanya menggunakan maklumat dibagi, formula yang betul, ambil maklumat, masuk betul kat formula, settle. Itu saja. Soalan nombor 4 ni kan. Okey. Kita pergi terus kat soalan nombor 5. Nombor 5 Nombor 5, saya tulis kat bawah muat kan ni, buat okey. Julat dan sisian piawai bagi set nombor. Okey, dia bagi set nombor tu. Set nombor kalau kau tengok dia bagi set nombor, dia X1 sampai X10. Jadi maklumat kita yang pertama adalah N kita sama dengan 10. Dia tak bagi macam tadi, dia bagi tersirat ni. Dia bagi X1, 2, 3, X10. Maksudnya semua ada 10. Okey.
Kemudian dia bagi julat. Julat kita adalah 10. Julat sama dengan 10 dan dia punya sisi ampere Y adalah sama dengan 5.2. Hitung A. Dia suruh cari apa? Julat dan sisi ampere Y bagi set nombor, nampak? Apa efek dekat nombor tu? Kita tengok kan. Dekat nombor tu kalau kamu tengok ada efek darab 2. Okey, efek dia darab 2 kan? Okey. Jadi kalau kamu tengok cerita dia kalau tentang julat, adakah julat berubah kalau kita darab? Kan? Perubahan julat kan? Julat adalah adakah julat berubah kalau kita darab? Okey. First kali kita kena tengok apa maksud julat. Soalan ni pasal apa? Darab 2 Okey. Julat adalah sama dengan minimum maksimum tolak dengan minimum. Okey, maksimum tolak dengan minimum. Okey. Jadi kalau kita darab 2 semua, automatik maksimum ni pun akan didarab 2. Yang minimum pun akan didarab 2. Nampak? Dia 2 ni seolah-olah kita boleh faktorkan 2 maksimum tolak minimum. Macam tu. Jadi kita akan tengok. Bila kita darab, efek tak julat? Efek. Nampak? Kan? 2 akan darab dengan yang ini. Yang kita dah darab ni adalah julat yang baru. Yang ini dalam ni adalah julat yang lama. Kan? Jadi kalau julat perubahan kita, kalau darab, julat baru akan efek. Dia akan follow aja. Kalau darab, julat pun akan ikut didarab. Jawapan kita kat sini, untuk darab 2 ni, jawapan kita julat akan jadi julat baru sama dengan 10 darab 2 dapat 20. Tapi dalam exam tak payahlah cerita warna merah ni. Kan? Faham aja. Okey. Kita tengok. Macam mana cikgu? Julat tak berubah kalau? Julat tak berubah ke? Ya, dia berubah kalau darab berubah kan? Nampak? Okey, kalau tak berubah macam mana? Tak berubah kalau tambah. Cuba tengok tambah. Apa jadi tambah kan? Tambah bila kita buat maksimum tolak minimum, ini adalah julat asal. Nampak? Contoh kita buat tambah 3. Apa jadi kalau tambah 3? Kan? Kalau yang ini kita tambah 3, yang ini pun kita tambah 3, nampak apa jadi? Okey? Bila kita expand kat sini, nampak? Ini tolak kan? Dia akan jadi maksimum campur 3 tolak minimum tolak 3. Jadi maksimum tolak minimum. Yang ni tolak ni habis. Jadi kalau kita tambah 3, dia tak efek julat. Julat tak efek. Sebab dia tak berubah. Asal maksimum minimum, jawapan dia pun maksimum minimum balik. Sama. Tak ada efek. Okey. Jadi kesimpulan kat sini, kita buat julat hanya efek dengan apa? Darab atau bahagi. Kalau darab atau bahagi, dia mesti ada efek. Maksudnya dia akan follow. Follow. Maksudnya apa yang kita buat, apa saja kita darab, julat dia akan berubah. Julat baru tu akan berubah. Okey. Tapi tambah tolak tidak berubah. Tidak berubah. Tidak akan mengubah nilai bagi julat. Kan? Jadi julat hanya efek dengan darab saja. Boleh? Okey. Kemudian, ini baru julat cerita. Tengok sisi ampere Y pula. Macam mana jadi sisi ampere Y? Okey. Biasanya sisi ampere Y sisi ampere Y ni kamu kena hafal lah. Panjang nak cepat, formula dia panjang. Kita nak cerita panjang dia cerita dia. Kan? Jadi kat sini kamu hafal je. Kalau sisi ampere Y dia sama juga. Sisi ampere Y dia hanya efek kalau darab atau bahagi. Okey, tambah atau tolak. Yang ni efek, yang ni tak efek. Sisi ampere Y. Kena ingat Okey. Kalau nak buat yang buku teks ada di cerita panjang cerita dia. Kenapa dia macam tu? Tak payahlah soalan ni. Kan? Jadi kita buat apa? Kita hanya kamu pun dah tahu
Sisi ampere Y dia akan efek kalau kita darab atau bahagi, tapi tambah tolak tidak merubah apa-apa bagi sisi ampere Y. Okey? Jadi contoh soalan sama juga untuk jawapan sisi ampere Y kita. Sisihan PY baru adalah sama dengan sisi ampere Y yang lama darab 2. Sebab apa? Kalau efek dia semua nombor kita darab 2, sisi ampere Y pun akan follow darab 2. Jadi jawapan kita akan jadi 10.4. Yang ni kadang-kadang dalam exam susah ni sebab dia tak kira apa benda pun. Simple je dia buat. Macam ni je. Dan kamu akan tengok markah dia 1, macam tu, 2, macam tu. Okey? Boleh faham kan ni? Boleh? Macam mana? Balkis, Syafiqah, Sabrina? Faham. Boleh cuba tengok nombor B, tengok B. Kalau kamu faham ni, maksudnya B tu dah boleh buat dah. B tu kamu kena nampak efek dia. Apa efek dia B? B dia bagi X1 tolak 1/4. Kemudian X2 tolak 1/4 dan seterusnya lah. Maksudnya efek dia apa? Efek dia tolak 1 kemudian bahagi 4. Jadi kita tengok. Bila kita nak buat julat baru, nampak? Yang efek mana? Tambah tolak tak efek. Nampak? Yang efek apa? Darab bahagi sahaja. Jadi kita terus ambil julat baru kita sama dengan julat lama kita 10 bahagi 4. Siap. Tambah tolak tak ada efek. Ni jawapan kita terus dapatkan itu 2.5 julat yang baru. Sama tak cerita dia dengan sisihan piawai. Sisihan piawai nampak? Sama. Okey, yang ini tak efek, bahagi saja efek. Jadi yang lama dia bagi berapa tadi? 5.2, kita bahagi saja dengan 4. Dapat jawapan terus sisihan piawai kita, kan? Okey. Tekan kalkulator je. 5.2 bahagi dengan 4. Dapat jawapan 1.3. Macam tu je kira. Tu kita tengok lah. Itu maksudnya nombor tu. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk ayat. Dia kata semua nombor ditambah 1 dan diikuti dengan bahagi 4. Macam tu. Dia dalam bentuk ayat kita kena faham cerita dia. Tapi benda yang penting ni benda kena faham efek tak efek. Okey? Boleh Kita nombor 6 terus. Okey. Sini kita tengok nombor 6 dan nombor 7 ada situ. Soalan nombor 6 kat sini kalau kamu tengok cerita dia. Jisim satu kumpulan terdiri daripada 8 orang murid. N. 8. Okey, mempunyai min, simbol min. Min sama dengan 45. Varian. Dia bagi varian. Simbol dia macam tu. Sama dengan 2.5 kg. Kuasa 2 varian. Hitung A. Dia nak hasil tambah jisim bagi 8 murid ini. Kita buat dalam simbol. Hasil tambah jisim ni. Yang ni dia nak. Nampak? B dia nak apa B? B dia nak hasil tambah kuasa 2 dia nak ni. Okey? Mengikut formula tadi yang kita pernah buat tadi, kita ada 2 formula. Iaitu formula pertama, formula min. Jumlah X per dengan N. Formula kedua adalah sisi ampere Y. Okey? Punca kuasa 2 jumlah X kuasa 2 per dengan N tolak min kuasa 2. Nampak? Jadi daripada formula ni kita tahulah kita nak cari apa. Kalau nak cari ni kita guna ni. Min. Jadi kita guna min kat sini. Jadi min kita apa? 45. Kita masuk dalam formula tu. 45 sama dengan jumlah X, N kita 8. Kita dah dapat jawapan kita. Jumlah X kita sama dengan 45 darab 8. 360.
Macam tu. Okey. Jadi kat sini pula bila kita dah dapat ini kat sini, maksudnya kita kena tahu min. Ada tak dia bagi min? Ada. Ada tak n? Ada, cantik. Pakai formula ni je. Okey, jadi masukkan sisi yang piawai kan. Okey, kalau dia bagi variant, kita buat formula variant. Apa beza variant dengan sisi yang piawai? Variant pula, variant. Salah saja. Variant sama dengan sisi yang piawai kuasa 2. Maksudnya formula ni tak ada punca kuasa. Itu saja. Jadi kita terus pakai formula variant. 2.5 sama dengan jumlah X kuasa 2 tak tahu bahagi dengan N tolak dengan min kita 45 kuasa 2. Macam tu. N tadi ada. Sorry, tak letak pula ya. 8. Jadi kita boleh selesaikan. Kita akan buat apa dulu? Kita buat ni dulu. 2.5 campur 45 kuasa 2. Kita boleh buat tu. Pergi ambil kalkulator. 2.5 campur dengan 45 kuasa 2. Okey, dapat lah. 2027.5 sama dengan jumlah X kuasa 2 per dengan 8. Lepas tu darab 8. Dapatlah jawapan kita, jumlah X kuasa 2 sama dengan 16,220. Okey? Topik ni dia menarik. Sebab benda-benda yang ni dia nampak macam banyak kira. Jadi markah dia mungkin banyak. Tapi kita insyaAllah boleh buat. Boleh buat. Sebab, Cikgu. Ya. Boleh ulang balik tak yang 6B tu? 6B. 6B. Yang EX square tu. Ni. Okey. Yang ni kena ikut formula dia. Formula dia sebab kita nak cari ni. Kan? Kita pakai formula ni. Formula ni. Tapi saya tak pakai formula simple. Saya pakai varian. Varian sama dengan jumlah X kuasa 2 per dengan N tolak dengan min kuasa 2. Okey. Sebab kita nak cari ni varian dia bagi. Dia bagi varian kita masukkan saja 2.5. Yang ini jumlah X kuasa 2. N pun ada 8. Tolak dengan min pun kita ada 45. Kena kuasa 2. Sebab formula dia. Ini saja algebra dia, pindahkan saja. Pindahkan saya buat terus ni. Ni 2.5 campur 45 kuasa 2 darab 8. Kamu boleh tekan terus. Kamu tekan kalkulator terus ni, kamu akan dapatlah 16220. Boleh? Cikgu, maksudnya variance tu bersamaan dengan sisihan piawai kuasa 2 lah. Ni formula untuk variant. Okey. Maksudnya variant, kalau kita variant dia tak ada formula variant. Kalau formula variant kita ambil daripada formula siang piawai, buang je kuasa 2 tu. Sebab ada setengah biasanya dalam SPM lah saya tengok senarai formula dia tak bagi variant. Dia bagi sisian piawai. Dia tak bagi formula ni. Kamu kena faham sendiri siapakah variant tu. Boleh? Okey? Okey. Terus sekarang kita dah masuk nombor 7 Nombor 7 kat sini. Okey, kalau blur kamu cakap saya tak perasan. Sekejap. Saya boleh adjust ke tengok. Kat sini. Okey. Min bagi satu set nombor, dia bagi set nombor dia bagi M tolak 4, kemudian dia bagi M, kemudian dia bagi apa tu? M tambah 2, kemudian dia bagi 2M, kemudian dia bagi 2M tambah 3, dah, ialah 10. Siapa 10 tu? 10 tu
ialah mean dia. Okey. Variant pula tak bagi. Saya baca lain. Okey, A, hitung nilai M. Jadi nak hitung nilai M, kita kena gunakan formula mean lah. Jadi apa formula mean kita? Mean adalah jumlah X per dengan N. Apa jumlah X? Campur semua ni. Campur semua ni kan. Jadi mean 10 sama dengan campur semua ni kan. Jadi kamu boleh campur M tolak 4 campur M tambah 2 campur 2M campur 2M tambah 3 per dengan berapa ramai? 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Jadi kita buat algebra je lah kat sini. 5 pergi dulu, 50. Okey. M kumpulkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7M semua. Nombor kita ambil yang positif dulu. Negatif tak kira. So kita positif dulu. 3 campur 2, 5. 5 tolak 4, 1. Macam tu. Jadi kita akan dapat kat sini 7M sama dengan 49. Jadi M sama dengan 49 bahagi 7. 7. Tulis balik jawapan bagi cantik. Gitu. Boleh? Okey. Dia apa maklumat? Formula apa guna? Algebra. Ini je soalan dia biasanya. Nombor 2. Dia minta sisian piawai. Bila dia minta sisian piawai, nombor kita bila dah ada M, kita dah ada nombor betul. Nombor betul kita kena dapatkan nombor betul senarai kita tu. M kita 7. Jadi nombor yang pertama kita 7 tolak 4, 3. Lepas tu 7. 7 campur 2, 9. 2 kali 7, 14. 14 campur 3, 17. Ini nombor-nombor sebenarnya. Baru boleh kita cari sisian piawai. Simbol sisian piawai, tulis formula dulu. Punca kuasa 2. Jumlah X kuasa 2 per dengan N tolak min kuasa 2. Nampak? Jadi kita boleh buat jumlah X kuasa 2. Jumlah X kuasa 2 adalah punca kuasa. Okey. 3 kuasa 2 campur 7 kuasa 2 campur 9 kuasa 2 campur 14 kuasa 2 campur 17 kuasa 2 per dengan N kita ada 5 tolak dengan min kita adalah 10. Ini min. Ini kita kira ni dulu. Kira ni kita akan dapat apa tu? 3 kuasa 2 campur 7 kuasa 2 campur 9 kuasa 2 campur 14 kuasa 2 campur 17 kuasa 2. Sama dengan 624. Jadi punca kuasa 2, 624 per 5 tolak 100. 24 bahagi dengan 5. Okey. Jadi kita akan dapat punca kuasa 2, 24.8. Okey, punca kuasa kan? Dapatlah jawapan kita. Sisian piawai sama dengan 5. 4.5 lah tu. Okey. 4.979959. Banyak kan 9 dia. Jadi 5. Boleh? Okey. 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 Okey, kita boleh pergi ni A lah. Pergi B pula. B pula yang tadi kita baru belajar tadi. Kan? Yang saya tunjuk tadi. Yang ini kita dah, sebenarnya yang ini macam dalam formula ni. Form 3 ada belajar sikit. Basic-basic lah kan.
Setiap nombor dalam set tersebut didarab 3. Didarab 3. Okey. Kemudian ditambah 2. Nampak? Didarab 3, kemudian ditambah 2. Hitung varian bagi set data yang baru. Okey. Ini kamu kena ingat. Efek dia, darab 3 ni, kan? Dia efek dekat CCM PY. Dia tak efek dekat varian. Dia efek dekat CCM PY. Tadi apa lagi tadi kita buat? Julat. Kan? Julat efek, CCM PY efek. Okey. Min pun efek. Min efek. CCM PY. Benda ni. Okey. Dia tak efek dengan dia tak terlibat. Jangan pergi buat dekat varian salah. Jadi kalau dia minta macam ni, dia minta hitung varian, kita kena pergi cari dulu sisihan PY. Jadi kat sini yang kita boleh buat adalah sisihan PY baru. Macam tu. Apa sisihan PY baru kita? Yang lama apa? 5. Yang efek kita darab 3 sahaja. Tambah tak efek. Dapat 15 sisihan PY kita. Nampak? Jadi berapa varian? Jadi varian sama dengan 15 kuasa 2. Macam tu. Okey, dapatlah 225. Dia jangan pergi buat varian. Kita buat varian, kemudian darab 3. Tak salah. Varian darab 3 tak dapat. Lain cerita dia. Okey, perubahan ni hanyalah dia efek dekat sisihan PY. Okey, kita tengok terus. Soalan nombor 7. Kita pergi nombor 8 lah. 8 okey. Soalan nombor 8 kat sini. Dia bagi kat situ. Jadual di bawah menunjukkan maklumat. N dia bagi N 12. Jumlah nombor semua 66. Jumlah X kuasa 2 sama dengan 1452. Benda ni benda yang sama. Kan? Okay. A. Hitung varian. Sama dengan formula kita apa? Jumlah X kuasa 2 per dengan N. Tolak dengan min kuasa 2. Jadi kena cari min dulu. Min sama dengan jumlah X per dengan N. Sama dengan 66 bahagi dengan 12. Okey. Jadi 66 bagi 12 dapat apa? Okey, dapat situ 5.5 min kita. Okey, masukkan kat sini. Jumlah X kuasa 2 ada 1452. N kita 12 tolak dengan 5.5 kuasa 2. Dapatlah kita punya varian. Okey, 1452 bahagi dengan 12. Kemudian tolak dengan 5.5 kuasa 2. Dapat jawapan kat situ 90.75. Ini kita punya nilai bagi varian. Okey. Kita pergi dekat B, dia minta apa? Satu nombor P. Ini lain. Dia bagi satu nombor je. Satu nombor P ditambah pada set data ini. Dan didapati min bertambah sebanyak 0.5. Okey. Dia tambah satu nombor P. Min berubah menjadi ni saya nak buat bar dengan anak panah dah sangkut kat sini terus. Kan? Berubah menjadi bertambah sebanyak 0.5. Okey, hitung nilai P. Jadi kat sini kita tengok apa efek dia. Min bertambah sebanyak 0.5, jadi min baru kita adalah 5.5 tambah 0.5 dapat 6. Okey, apa formula min? Formula min adalah jumlah
X per dengan N. Apa efek bila tambah P? Bila tambah P, jumlah X ni akan tambah P. Nampak? Akan tambah P. Jadi min baru ni tambah P. Jumlah N macam mana? N akan tambah 1 sebab tambah satu nombor. Tu efek dia. Okay, jumlah nombor akan jadi tambah P. Okay, jadi jawapan kita kat sini, kita ambil pada data kat atas. Yang penting, min baru kita berapa? Min baru, buru pula, kan? Baru sama dengan jumlah X tambah P per dengan N tambah 1. Min baru kita 6. Jumlah X kita 66 tambah P. Per dengan N kita 12 tambah 1. Dapat P. Okey. Dia boleh tengok kat sini. Apa jadi? Kita darab 6 darab dengan 13. 6 darab dengan 13. Kemudian tolak 66. Sama dengan P sama dengan 12. Okey. Boleh ke? Cikgu, yang N tambah 1 tu macam mana? N tambah 1 sebab N bilangan asal dia ada 12. Bila kita masukkan P, maksudnya nombor tu jadi 13 nombor. Oh, okey. Itu bila kita tambah N, efek. Okey. Tengok terus. Nombor 8. Sisian piawai bagi set data yang baru. Dia minta sisian piawai bagi set data yang baru. Ini satu. Okey. Nombor 2. Dia minta sisian piawai. Okey. P dah dapat 12. Bila nak buat sisian piawai baru, sisian piawai baru sama dengan, dia kena ikut apa efek dia. Formula kita yang asas sisian piawai adalah punca kuasa jumlah X kuasa 2 kita. Per dengan N tolak min kuasa 2. Okey. Yang ini tak ada masalah sebab apa? Bila kita tambah satu nombor P, maksudnya yang ini akan tambah dengan P kuasa 2. Yang ini akan tambah 1. Yang ini min kita, ambillah min baru. Kan? Okey, kita masukkan saja. Sebab kita dah ada nombor. Iaitu jumlah kuasa 2 1452 campur dengan 12. P kita dah ada. Per dengan 13 tolak dengan min baru kita adalah 6. Dapatlah sisian piawai. Okey, cuba tekan. Tengok. 1452 campur dengan 144. Kemudian bahagi 3. 13. 3 pula. Bahagi 13. Okey, tolak dengan 36. Punca kuasa. Dapat 9.315. Ini kita punya sisian piawai yang baru. Okey, dia soalan macam ni penting tak? Yang ni pernah masuk exam tak? Tadi perubahan untuk semua nombor. Yang ini satu je. Dia masuk perubahan pada satu, seorang aja masuk. Ada masuk. Kadang-kadang dia kata ada masuk, ada keluar. Kena tengok macam mana perubahan dia. Okey. Pergi dekat 9. Okey, hebat. Okey. Boleh 9. Macam ni.
Okey. Nombor 9 kat sini. Tengok. Hitung varian bagi set data. Dia bagi set data P tolak 4. Kemudian P tolak 2. Kemudian P tolak 1. Kemudian P tambah 4. Dan P tambah 9. Wow. Wow. Varian Jadi kita tengok apa nak formula yang berkaitan. Varian kena ada formula kita sama dengan jumlah X kuasa 2 per dengan N tolak dengan min kuasa 2. Okay, kalau kita pakai formula ni, kita kena ada min dulu. Min jumlah X bahagi dengan N. Saya akan cari min dulu kejap. Jadi min sama dengan, ni saya tak tulis kita kira terus je lah, campur semua. P ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombor dia ambil positif dulu, 9, 4 tolak 4 habis, ni buang. Okey, 9 tolak 1, 8, 8 tolak 2, 6. Per dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Oh, boleh kecil. Jadi jawapan kita akan dapat P tambah 1. Kita min min P tambah 1 kan. Okey. Jadi varian sama dengan jumlah kuasa 2. Wow. Jenuh kuasa 2 ni kan. Okey, jadi kita bila jadi macam ni, kita tak boleh pakai formula ni. Kita tak boleh pakai formula ni, kita kena pakai formula yang satu lagi. Dia ada formula satu lagi. Formula satu lagi, kalau macam ni kamu nak kena campur ni, nak kena expand jenuh cerita dia. Kita pakai formula satu lagi. Apa formula satu lagi? Varian juga. Okey. Dia sama dengan jumlah dia kurungan. X dia tolak dengan min. Baru kuasa 2. Benda yang sama. Dia akan dapat nilai yang sama sebenarnya. Tapi soalan ni min dulu. Cari min dulu. Yang ni pun kena cari min dulu. Cuma kita tak payah buat. Kuasa dia kita tolak dulu. Jumlah hasil tolak dia kuasa 2. Itu beza ni. Kan? Dua-dua ni adalah formula yang diberikan. Saya cek. Betul? Cek salah formula. Saya hafal ni. Okey. Tengok. Nampak aku tag. Ni kat belakang tu X tolak min, lepas tu baru kuasa 2. Okey, sama juga. Yang tadi kita pakai X kuasa 2 tolak per N tolak min kuasa 2. Okey, jadi benda dia benda yang sama. Exam kamu dia bagi, formula tu dia bagi. Jadi kita boleh pakai yang ini. Kenapa saya pakai yang ini? Sebab bila kita pakai yang ini, kita tolak dulu kan, baru kita kuasa 2. Kita tengok apa jadi bila kita tolak dulu. Jumlah tolak dulu. Ni kita tolak dengan min, nampak? Bila kita tolak dengan min, P tak ada, hilang. Nampak? P tolak P habis, negatif 4 tolak 1, tinggal negatif 3. Kuasa 2. Campur. Yang ni pula. P tolak 2, tolak dengan min. P tolak P habis. Negatif 2, tolak 1. Akan jadi negatif 3 juga. Nampak? Kemudian campur. P tolak P habis. Negatif 1 tolak 1. Okey, jadi kita tinggal negatif 2. P tolak P. Habis. Tak ada. Jadi yang ini macam mana? 1 ambil dia. Kamu kena ingat kalau tak ada maksudnya kosong tolak 1. Kosong tolak 1. Dia akan jadi negatif 1.
Tapi ada pelajar dia salah, dia pergi buat satu. Jawapan sama juga sebab kuasa 2 kan. Okey. Yang ini pula P tolak P habis 4 tolak 1 3. P tolak P habis 9 tolak 1 8. Per dengan terus per dengan apa? Satu N kita 1 2 3 4 5 6 tadi Dapat jawapan untuk variant. Dia kena pakai dia dua formula ni kena tahu. Maksudnya kamu buat yang ni, kamu kita ada satu lagi formula. Kan? Kalau kita nak expand ni jenuh nak expand panjang cerita dia. Lepas tu tolak hilang juga cerita. Okey. Kita ambil calculator. 9 ni 9 ada 3 bagi 9 bagi 3 27 campur dengan 4 campur dengan 1 campur dengan 64 96 per 6. Okey, 96 bila kita bahagi 6 kita terus akan dapat iaitu 16. 16 ni kita punya variant. Cuba tengok. Boleh faham ke? Ada soalan tanya? Boleh? Macam mana? Sifika, Balkis? Cikgu, P tu hilang mana cikgu? P hilang mana? Uh-uh. P hilang sebab formula dia kat sini X tolak dengan min. X tolak min. Kalau kita buat satu-satu, X tolak min. Kalau kita buat satu, X tolak min ni dia akan jadi. Ni X kita. P tolak 4. Tolak min kita P campur 1. Ni min kita. Sebab tu yang ini kita akan jadi P tolak P habis. Tolak 4 tolak 1 tolak. Sini saya salah. Saya tulis apa tadi? Tolak 3. Aduh, baru perasan sikit. Baik Salah ni jawapan. Tolak 5. Negatif 5. Baik, kamu suruh check balik kan. Okey. Sama. Yang ini pun sama juga. P tolak 2 tolak dengan P tambah 1. Jadi kita akan dapat P tolak P habis. Tolak 2 tolak 1 tolak 3. Patut saja kenapa nombor sama? Dia tak boleh sama. Okey. Betulkan Salah. Ni 5. Ini bukan 96 lah. Kita betulkan. Yang ini P tolak 1 tolak dengan min kita. P tambah 1. Jadi kita akan dapat P tolak P habis. Tolak 1 tolak 1 tolak 2. Sama. Jadi sama kat yang ni. P tolak dengan P campur 1. Sini kita akan dapat P tolak P habis. Negatif 1 tinggal. P campur 4 tolak dengan P campur 1. Sini baru kita dapat P tolak P habis 4 tolak 1 3. P campur 9 tolak dengan P campur 1. Ini akan dapat P habis 9 tolak 1 8. Boleh? Okey. Bila kita nak jumlah, kita hanya perlu kuasa 2 kan dulu semua. Formula ni kena kuasa 2 kan. Bila kita kuasa 2 kan, jumlah X tolak min kuasa 2 adalah sama dengan ni kuasa 2 campur. Ni kena bracket Tak bracket salah. Kita akan dapat berapa? Saya silap tadi. Betulkan balik.
Ni 25 lah. 25 campur 9 campur 4 campur 1 campur 9 campur dengan 64. 112 silap ni. Okey, bahagi 6. Dapat 18.67. Boleh faham? Macam mana? Boleh. Patutlah saya pening, cikgu. Tadi saya tolak atas ni, tolak dengan ni. Kan dua ni. Macam tu. Boleh? Okey. Tengok soalan nombor 10 kan. Soalan pendek je tu. Soalan dia pendek je. Sebab dia kebat mungkin markah dia banyak kot dia bagi. Okey, pergi dekat soalan nombor 10 kan. Soalan nombor 10. Jadual menunjukkan jisim pemain bagi dua pasukan sepak takraw. Okey, jisim pasukan A, jisim pasukan B. Dia bagi A, kita ada 48, 53, 65, 69, 70. B 45, 47, 68, 70, 75. Okey, A. Soalan A dia minta apa situ? Hitung min julat variance yang piawai. Wow, memang dia bully sungguh soalan ni kan. Baiknya, dua-dua pasukan pula tu. Ini kalau tak dapat 20 markah tak sonoh dia semua ni. Kan? Dia nak apa? Min nak, julat nak, variance nak, siang piawai nak. Kan? Sebenarnya simple je. Yang pertama, kita kira untuk, saya buat ni untuk A, B macam ni. Okey, kita kira min dulu. Untuk A, 48 campur 53 campur 65 campur 69 campur 70 per 5. Untuk B, min dia 45 campur 47 campur 68 campur 70 campur 75 per dengan 5. Apa dapat min dia? Dan tekankan kita yang ini adalah min A, ini adalah min B. Okey. 48 campur 53 campur 65 campur 69 campur 70. 305 bahagi 5. Okey, dapat 61. Tu ni kan. Sebelah pula dia jadi 45 campur 47 campur 68 campur 70 campur 75. Okey, sama jawapan 305 per 5 sama dengan 61. Okey, min sama. Okey, yang kedua dia minta apa? Julat. Okey, julat pula. Julat sebenarnya dengan apa? Yang paling besar tolak yang paling kecil. 70 tolak 48. Jadi kita akan dapat 22 kat sini. Ni julat untuk apa? A. Kan? Julat B. Julat B paling besar 75 tolak dengan 45. Sini dapat 30. Okey. Kemudian dia nak apa lagi? Varian dan sin piawai. Varian dulu lah. Varian. Formula kita kena buat jumlah kuasa 2. Kita nak tolak terus pun tak apa. Kita ada min. Tolak terus pun tak apa. Kalau nak buat satu-satu pun tak apa.
Okey, kalau ada nombor macam ni kita boleh buat satu-satu. Contoh saya akan buat variant adalah saya akan buat 48 kuasa 2 campur 53 kuasa 2 campur 65 kuasa 2 campur 69 kuasa 2 campur 70 kuasa 2 bahagi dengan 5 tolak min kita. Dia tak payah tolak semua. Kalau ada nombor. Kan? Banyak tak kena kira, kita kira dulu. 48 kuasa 2 campur 53 kuasa 2 campur 65 kuasa 2 campur 69 kuasa 2 campur 70 kuasa 2 sama dengan 18999. Okey, kemudian bahagi 5 tolak dengan min kuasa 2. $78.8. Ini untuk variant A. Okey, variant A, variant B. V sudah. VB, benda yang sama kita buat. Ni 45 kuasa 2 campur 47 kuasa 2 campur 68 kuasa 2 campur 70 kuasa 2 campur 75 kuasa 2 per dengan 5 tolak 61. Buat benda sama. Jadi 45 kuasa 2 campur 47 kuasa 2 campur 68 kuasa 2 campur 70 kuasa 2 campur 75 kuasa 2 19383 per 5 tolak 61 kuasa 2. Bahagi 5 tolak dengan 61 kuasa 2. Dapat sini 155.6. Ini kita buat apa ni? Variant. Jadi sisian piawai boleh buat kat sini lah. Kecil je. Punca kuasa 2 tu. Punca kuasa 2 78.8. Yang ini punca kuasa 2 155.6. Dapat dia punya apa? Sisian piawai. Okey. $12.47. Uish. Okey, tambah kertas. $12.47. Yang seorang lagi 78.8. 8.88. Oh, nombor cantik ni. 888. 877. 877 8.88 boleh lah. Okey. Nampak idea dia? Idea dia formula penting. Kalau ingat formula, boleh lah. Senang soalan dia jadi. Boleh faham? Tengok yang ni dulu.
Okey. Boleh? Saya larikan ke atas. A dan B. Okey. Boleh Okey, kita tengok soalan B So, B tadi dia minta apa? Dia minta adakah julat sesuai digunakan sebagai satu sukatan serakan bagi mewakili data di atas? Berikan justifikasi ada. Sudah. Julat. Tengok julat mana julat? Julat maksudnya menunjukkan minimum atau maksimum. Minimum atau maksimum. Jadi julat kita tadi 22 dengan 30. Kalau ikut julat maksudnya kita akan anggap bahawa B lebih terserak. Kan? Tapi bila kita tengok tu, kita kena tengok ada tak data yang ekstrim. Sebab bila kita pakai julat, data kita kena cantik. Dekat-dekat boleh pakai julat. Kalau ramai-ramai dekat nombor-nombor boleh pakai julat lah. Mewakili. Tapi kalau nombor dia macam tak cantik, kan, ada nilai yang tiba-tiba besar sangat atau kecil macam tu, kita tak boleh pakai. Itu kita panggil dia apa benda ekstrim, pencilan. Okey, contoh kat sini nombor dia kalau kamu tengok 48, nampak? Lepas tu 53. Ni jauh ni 48, 53, kemudian 65, 69. Dia nombor dia tak mewakili keseluruhan. Sebab nombor dia berbeza, dia macam ni. 48 ni ekstrim, dia kecil. Kecil sangat. Tapi 70 okey, dengan 69 lebih kurang, 65, 69, 70 lebih kurang. Ini jauh pada geng ni. Dia seorang jauh. Kan? Sama kat yang ni. Okey, kalau dia kata 68, 70, 75 ni boleh kita buat. Boleh kita anggap julat. Sebab apa? Cerita dia dekat-dekat nombor dia. Tapi pergi 85 maksudnya ada seorang dia kecil sangat cerita. Ni ada berlaku, kita panggil dia pencilan kat sini. Ruangan ni kat sini. Iaitu 48 dengan 53, 65 dengan geng-geng ni. Jadi ada berlaku gap kat situ. Gap tu yang kita panggil dia pencilan. Bila berlaku pencilan, kita tak boleh gunakan julat sebagai rujukan serakan. Tak boleh pakai. Okey, jadi jawapan kita tidak boleh. Kenapa? Sebab terdapat pencilan. Okey, bila yang boleh? Kalau nombor ni, dia bagi nombor macam ni. Contoh nombor A dia bagi kat situ 64, 65, 67, 68, 70. Ni cantik nombor, nampak? Okey, lepas tu B pula dia bagi B, dia bagi start contoh kalau B kita ambil mula dengan 53, 55, 58, 60, 65. Contoh macam ni. Nombor dia dekat. Jadi kita boleh gunakan julat sebagai kita punya rujukan untuk menentukan serakan. Okey? Ini tak boleh lah macam ni. Jadi kita pergi dekat C. C, soalan dia apa? Tentukan pasukan yang mempunyai ukuran GC yang diserakkan lebih jauh daripada nilai min. Okey? Yang ni kita panggil dia beza dengan nilai min. Beza dengan nilai min. Maksudnya min kita kat itu, nilai itu beza banyak mana dengan nilai min. Okey? Lagi jauh benda tu, apa yang efek dia? Jadi kita tengok kan. Bila kita tengok formula kita, yang beza ni maksudnya tolak nilai min. Formula ni duduk dekat satu benda yang kita namakan sebagai
varian dan sisihan piawai. Nampak? Benda tu yang ada tolak min tu tadi formula kita nampak. Tolak min kuasa 2. Tolak min. Okey, jadi apa maksud dia? Maksudnya kat sini lagi besar sisihan piawai, lagi jauh daripada min. Itu namanya sisihan piawai. Sisihan je maksudnya berapa benda tu tersisih daripada min. Okey, contoh macam ni dia bagi 12.47, maksudnya nilai dia banyak mana? Sebanyak 12.47 lebih kurang. Data dia secara purata jauh daripada nilai min. Okey. Jadi kalau dia tanya soalan ni, tentukan pasukan mana mempunyai ukuran jisim yang diseratkan lebih jauh. Jawapan kita mana? Pasukan B. Dia tak tanya kenapa. Kalau dia tanya, kita kena beritahu lah. Sisihan piawai lebih besar. Macam tu. Boleh? Ini bila buat ayat ni yang kadang-kadang sangkut. Boleh faham tak? Okey ke? Dah sambung Terus. Nombor 11 Kita tengok nombor 11. Soalan nombor 11. Oh, ada 2 lagi. 11, 12 Okey, nombor 11 dulu. Nombor 11, hasil tambah bagi satu set 10 nombor ialah 180. Hasil tambah X sama dengan 180. Kemudian hasil tambah kuasa 2 bagi set nombor yang ni macam soalan tadi dah awal kita buat ni. Sama dengan 3800. Sebab apa dia kebat yang ni Okey, A hitung mean dan varian. Mean dan varian, okey. Mean sama dengan jumlah X per dengan N. Jawapan kita akan jadi 180 per dengan 10. Kita akan dapat 18. Okey. Kenapa senang betul ke? Varian. Varian formula kita sama dengan jumlah X kuasa 2 per dengan N tolak min kuasa 2 sama dengan 3800 per dengan 10 tolak dengan 18 kuasa 2. Kita tekan kalkulator kejap. $380 tolak dengan 18 kuasa 2. 56. Okey. B. Nombor 19 ditambah kepada set nombor itu. Ini. Itu ke ini? Ini. Hitung mean dan varian yang baru. Ini macam tadilah. Bila kita tambah nombor 19 sahaja, apa jadi efek dia? Untuk mean, efek dia jumlah X kita ni akan bertambah dengan 19. Manakala N akan tambah 1. Ini macam soalan tadi, sama. Jadi jawapan kita kat sini akan jadi berapa? 180 campur 19 per dengan 11. $180 campur dengan 19 bahagi 11. Kita akan dapat min kita yang baru 18.09.
Okey. Variant macam mana? Sama macam tadi kan. Okey. Variant dia akan jadi kat sini. Jumlah X kuasa 2 akan campur dengan 19 kuasa 2 per dengan 11 tolak dengan min yang baru kita 18.09 kuasa 2. Masukkan. Nombor tak masuk. Berapa tu? 3800. 3800 campur dengan 19 kuasa 2 bahagi 11 kemudian tolak dengan 18.09 kuasa 2. Kita akan dapat 51.025. Okey, ni sama sebab soalan ni dah. Tadi kita pernah buat soalan macam ni tadi. Dia rasa macam senang juga tapi sebenarnya kebat . Okey. Tengok nombor 12. Nombor 12, jadual di bawah menunjukkan masa yang diluangkan dalam jam untuk mengulang kaji dalam seminggu oleh 32 orang murid. Hitung julat A. Julat sama dengan maksimum tolak dengan minimum. Okey. Bilangan murid satu, masa tu. Dia julat dia kena tengok dekat masa. Okey, jadi masa siapa? Masa paling besar 10. Masa paling kecil 1. Julat 9. Okey. Julat antara kuartil. Nampak? Okey, julat antara kuartil ni biasanya kita akan buat kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan kan. Okey. Tapi kalau tak banyak boleh senarai. Ni banyak ni, 32 jenuh senarai. Jadi kita akan buat kekerapan longgokan. Saya akan buat balik . Masa kita kat situ X. X adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. X Okey, kekerapan 256, 962, 11. Okey, kekerapan longgokan kita campur 2, 2 campur 5, 7, 7 campur 6, 13, 13 campur 9, 22, 22 campur 6, 28, 28 campur 2, 30, 30 campur 1, 31, 31 campur 1, 32 betul. Kekerapan longgokan. Okey. Jadi nak dapat dia kena buat kuartil. Kuartil macam mana? Semua 32. Kan? Kuartil pertama kita kena ambil 1/4 daripada 32. Kan? 1/4 daripada 32. Ambil 32, kita bahagi 4. Jadi kita akan dapat situ 8. Okey, jadi kuartil kedua akan jadi 1/2 daripada 32. 8 campur 8, 16. Macam tu kan. Kuartil ketiga kita kena ambil kedudukan dia. Seterusnya adalah 24. CP8 lah. Dan kuartil keempat yang last kali 32 Muhammad ni. Ini adalah kita panggil dia kedudukan. Kedudukan. Kat mana nak ambil kedudukan? Kedudukan kita ambil dekat kekerapan longgokan. Contoh kat sini 8 kat mana? 2 belum, 7 belum. Nampak? 2 belum, 7 pun belum sampai 8 lagi. 13. Yes, dekat sini. Adalah kedudukan tempat kuartil pertama. Nampak? Lepas tu kita tengok 16. 16 kat mana? Sini bawah ni je. 16 duduk kat sini. Kuartil kedua
Okey. Kemudian kuartil ketiga duduk dekat 24. 24 duduk dekat 28. Kuartil ketiga. Macam tu. Kuartil keempat bawah sekali. Tak payah. Okey, ini kita faham ni kedudukan. Jadi jawapan ambil kat mana? Jawapan ambil dekat X. Kuartil pertama adalah 3. Kuartil kedua adalah 4. Kuartil ketiga adalah 5. Macam tu. Jadi julat antara kuartil, kita kena ambil formula kita kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Dapatlah jawapan kita 5 tolak 3 sama dengan 2. Tu perhatikan. Okey. Susah juga soalan ni. Boleh? Itu. Cuba cek. Betul. Julat dah. Julat antara kuartil dah. Okey. Boleh? Okey. Kalau boleh saya teruskan. Dan variant. Variant pula. Variant kita kena ambil sama dengan jumlah formula kita. Jumlah X kuasa 2 per dengan N tolak dengan min kuasa 2. Okey. Yang ini kalau tak ada kekerapan. Tapi yang ini kita ada kekerapan. Bila ada kekerapan, formula kita bertukar jadi variant sama dengan jumlah F X kuasa 2. Kena darab dengan kekerapan. Per dengan N tolak dengan min kuasa 2 sama. Okey, cuma formula min pun berubah. Formula min akan jadi jumlah Fx per dengan N. N tu adalah sekurang-kurangnya formula N ni, N pula. N adalah jumlah F. N adalah sama juga dengan jumlah kekerapan. Okey, tengok nilai data kat mana. Untuk variant saya kena ada Fx kuasa 2. Jadi saya kena ada X kuasa 2. Saya tambah kat sini je. Contoh. Jadi Fx kuasa 2. Apa maksud saya? Kat sini kena buat 2 kali 1 kuasa 2. 2 kali 1 kuasa 2. 2 kali 1 kuasa 2. Ni 5 kali 2 kuasa 2. 6 kali 3 kuasa 2. 9 kali 4 kuasa 2. 6 kali 5 kuasa 2. 2 kali 6 kuasa 2. 1 kali 7 kuasa 2. 1 kali 10 kuasa 2. Kena ambil jumlah dia. Itu nombor-nombor dia. Okey, kita ambil kalkulator. Tengok atas kali 2 campur dengan 20 campur dengan 9 kali 6, 54. Campur dengan 16 kali 9 campur dengan 25 kali 6 campur dengan 36 kali 2 campur dengan 49 campur dengan 100.
591. Kamu semak kalau saya kira salah ni. 591. Okey, saya boleh masuk nombor sini dah. 591 per dengan jumlah F dia 32. Kita tolak pula dengan min. Oh, min saya terlupa kira min. Min tak kira. Okey, campur ni min. Jumlah F. Jumlah Fx. Fx tak ada. Fx ni darab ni darab ni campur min. Fx ini 2, 10, 18, 36, 30, 12. 12, 7, 10. Campurkan. 2 campur 10. Campur 18. Campur 36. Campur 30. Campur 12. Campur 7. Campur 10. 125. Di min adalah 125 bahagi 32. $3.90625. Okey. Masuk sini. 3.906 sudahlah. Dan kuasa 2. Dapatlah kita punya varian. 591 bahagi dengan 32. Kemudian tolak dengan 3.906. Letak terus 25 kuasa 2. Sama dengan 3.21. Okey, cuba kamu semak takut saya salah kira je kat mana-mana ni. Kalau ada salah beritahu Okey, nanti cek balik. Kemudian kita tengok seterusnya diminta apa? Sisihan piawai. Ada varian, adalah sisihan piawai. Sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 je. Senang punca kuasa 2 3.21. 1.792. Habis. Okey. Kemudian soalan last sekali diminta nyatakan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk memberikan satu gambaran yang lebih jelas berkenaan masa ulang kaji bagi kumpulan murid itu. Ini. Okey, jadi kita ada apa? Kita ada julat. Kita ada julat antara kuartil. Dan kita ada varian sisihan piawai. Okey. Okey, ini saya tahu. Ni kalau kamu tengok soalan ni pun dia ada pencilan dah kamu nampak ni dekat. Ni 1 2 3 4 5 6 dekat-dekat. 7, 4, 10. Seorang-seorang dia ada kat situ. Tiba-tiba 7, 8, 9 tak ada 10. Kan? Maksudnya 10 ni adalah kita panggil dia nilai pencilan. Bila ada nilai pencilan kat sini, julat tak boleh pakai. Okey, julat tak boleh pakai. Untuk kita bagi tahu untuk menunjukkan sukatan serakan. Julat tak boleh pakai. Kemudian kita tengok yang kedua, julat antara kuartil. Okey, kalau kamu tengok betul-betul, julat antara kuartil, dia ambil 3 orang ni je. Nampak? Kan? Iaitu nilai yang duduk tengah-tengah biasanya. Yang tengah-tengah maksudnya benda yang diwakili oleh ramai orang.
Nampak? Kan? Jadi untuk soalan ni yang paling sesuai adalah kita gunakan adalah julat antara kuatin. Okey, julat tak boleh. Dia pakai julat antara kuatin. Untuk mewakili apa? Untuk menyatakan sukatan serakan. Kan? Jadi soalan dia kat sini, kamu kena tengok lebih kurang lah. Kalau jumpa lagi sekali soalan yang macam ni dalam exam, harap boleh jawab lah. Macam nombor 11 tadi. Nombor 11 pun susah saja, tapi kita dah pernah buat kat depan tadi, dia jadi senang. Okey? Boleh? Macam mana? Boleh. Boleh? Okey. Jadi alhamdulillah kan, kita dah sampai sini. Habis dah semua latihan ni, kita tangguh ke sini dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan untuk kelas matematik seterusnya. Mungkin kita dah boleh masuk, saya tengok macam mana tengok kalau dah boleh masuk bab seterusnya, itu apa? Ke barang kalian. Okey? Boleh? Saya stop dulu. Kelas admit kamu minta bila? Esok Selasa. Selasa. Dapat saya tadi saya tengok mesej. Saya dah tanya dah. So esok jadilah. Kejap. Okey, boleh. Dia cakap boleh. Jadi jadilah esok malam macam biasa. Okey. Baik. Okay. Okey, kita jumpa lagi besok lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu.